persaudaraan. Puteri UMNO zahir dalam environment di tahun 2002. Environment yang memperlihatkan lebih ramai Melayu yang rumah mereka sudah beratap genting. Lebih ramai Melayu yang sudah mampu memiliki kereta. Lebih ramai Melayu yang sudah memiliki pelbagai ijazah. Lebih ramai Melayu yang telah berpangkat dan berjawatan tinggi. Dalam environment kemajuan ini, Puteri menyaksikan berlakunya pelbagai skandal moral dan pelbagai perlakuan pecah amanah di kalangan pemimpin tertentu di dalam arena politik, di dalam perkhidmatan awam dan kerajaan, serta di dalam sektor swasta dan korporat. Dalam environment ini juga, Puteri melihat bahawa Melayu bagaikan tidak lagi menghargai perpaduan dan tidak lagi menghargai penyatuan. Hingga kan Puteri sering bertanya, sudah terlalu kuatkah bangsaku? Sudah terlalu ramaikah bilangan anak bangsaku yang berjaya? Lalu persengketaan sesama sendiri dibenarkan berlaku secara berpanjangan, secara berlautan, secara berterusan dan secara berkekalan. Puteri zahir dalam environment di tahun 2002 dan melihat ikatan kerjasama di antara kaum dan di antara agama yang menjadi gagasan kestabilan politik dan gagasan kemakmuran ekonomi negara bagaikan mahu digugat kerana tafsiran sempit didorong pertimbangan politik oleh kumpulan tertentu yang lebih mementingkan suara berbau perkauman dari matlamat dan wawasan nasional yang lebih besar. Lalu rancangan dan pelaksanaan program pendidikan nasional yang merupakan sebaik pendekatan untuk merangkaikan hubungan kerjasama di antara warga dari pelbagai agama, pelbagai kaum, pelbagai budaya dan pelbagai bahasa sentiasa menghadapi halangan dan tentangan. Lalu, program pendidikan nasional sentiasa menghadapi ugutan politik dari kumpulan-kumpulan yang lebih mementingkan perjuangan budaya sampingan dari budaya nasional. Sudah tidak bermaknakah lagi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Adakah bumi dan adakah negara Malaysia ini sekitar tempat untuk mencari makan, mencari rezeki, mencari keuntungan, mencari kekayaan? Puteri melihat betapa persengketaan sesama Melayu sedang dieksploitasikan oleh orang-orang lain yang lebih membawa kerugian bukan sahaja kepada orang Melayu tetapi kepada negara bangsa Malaysia keseluruhannya. Penubuhan Puteri diilhamkan dalam environment Perang Dunia Kedua telah lama berakhir. Penubuhan Puteri diilhamkan dalam environment peperangan di Indochina telah suku abad berlalu. Penubuhan Puteri diilhamkan setelah tamatnya Perang Dingin di antara Blok Barat dengan Blok Timur, berikutan runtuhnya tembok Berlin yang memberikan harapan pendamaian dunia untuk generasi muka dan generasi muda. Penubuhan Puteri diilhamkan dalam environment pasca peperangan Desert Storm di antara Iraq dan Blok Amerika yang dijangka lebih berbentuk pertikaian Amerika dengan Saddam Hussein, tetapi berlarutan hingga menjadi punca yang sedang mencemas dunia. Di peringkat domestik, penubuhan Puteri diilhamkan dalam environment ancaman dan keganasan Parti Komunis Melaya di bawah pimpinan, arahan dan penyertaan kumpulan secara majoriti telah tinggal dalam sejarah. Malah, peristiwa 13 Mei tahun 69, majoriti ahli Puteri masih belum dilahirkan. Ramai di antara ibu bapa mereka mungkin masih dalam suasana berbulan madu ataupun masih dalam peringkat percintaan dan belum mendirikan rumah tangga. Namun, di saat Puteri dizahirkan, dunia berada dalam suasana kemelut politik.
Peristiwa 11 September 2001 bukan sahaja meruntuhkan menara pusat perdagangan dunia di New York, malah meleraikan rantai hubungan di antara negara dengan negara dan bangsa dengan bangsa. Hubungan negara dengan negara menuju ke arah confrontational. Sudah ada blok Islam dengan blok bukan Islam. Telah lahir prejudis dan prasangka buruk di peringkat paling ekstrim terhadap umat Islam. Di saat puteri dizahirkan, dunia sedang diancam oleh kegiatan militan yang dikaitkan dengan kumpulan fanatik dan pelampau. Kumpulan militan yang dianggotai penganut Islam yang memilih mentafsirkan Islam, terutamanya jihad secara songsang kerana didorong rasa marah, rasa dendam, rasa benci dan rasa kecewa. Di dalam negara, ancaman berunsur militan kembali menjelma. Tetapi kali ini, kegiatan militan yang menghalalkan kedekanasan dipelopori oleh orang Melayu yang beragama Islam. Kumpulan militan Malaysia yang bersedia mencetus keganasan secara bersenjata atas hasrat mahu menegakkan negara dan pemerintahan Islam secara kekerasan. Di dalam negara juga, sebuah parti politik Melayu yang memperalatkan nama Islam telah melabelkan UMNO sebagai musuh utama kerana menggagalkan hasrat parti tersebut dari mencapai kuasa politik. PAS yang tidak berkeupayaan menyayangi UMNO dari rangka kerja dan program pembangunan secara komprehensif memilih pendekatan meracunkan fikiran warga, terutama di kalangan umat Islam dalam usia remaja supaya UMNO dibenci dengan mengeluarkan pelbagai fatwa songsang. Lalu bangsa Melayu bagaikan kelapa terbelah dua, yang tempurungnya sukar dicantum semula. Yang Amat Berhormat Presiden serta hadirin yang dihormati, ahli-ahli puteri adalah golongan wanita Melayu muda. Menurut hukum adat, kami berada dalam lingkungan usia yang memiliki idealisme yang tinggi. Berdasarkan hukum adat juga, dalam lingkungan usia yang begitu idealistik, kami pastinya lebih mirip menentang status quo, menentang establishment. Namun, langkah bijak pimpinan UMNO menyediakan ruang, membolehkan wanita muda dibawa bersama dalam establishment, menyertai arus utama pembangunan negara, telah membantu mendewasa dan mematangkan kami untuk menjadi kumpulan warga yang memahami realiti, memahami hakikat pada peringkat usia yang sebegini muda. Puteri UMNO adalah jambatan penghubung di antara generasi terdahulu dengan generasi terkemudian. Yang memisahkan kita hanya tarikh kelahiran. Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan Datuk Seri dilahirkan 75 tahun yang lalu. Sementara 76, tapi rupanya macam 50. Sementara angkatan kami hanya melihat dunia 40 tahun kemudian. Tempoh 40 tahun bukan sekadar memperlihatkan perbezaan usia, tetapi turut memperlihatkan kelainan senario dan environment, kelainan rujukan dan sandaran, kelainan idealisme dan mekanisme, kelainan cabaran dan peluang. Keupayaan melenyapkan kelainan akan dapat meningkatkan persefahaman yang akan pula membawa kepada pertemuan nilai, lalu membolehkan terbenanya satu persamaan